Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi, pegawai dan sekalian dari tuan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tadabbur kita daripada surah Al-Anfal. Ayat kita pada malam ini ayat 67, di mana masuk dalam persoalan yang baru namun berkait dengan peperangan Badar juga, iaitu tentang pengurusan tawanan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakimun. Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya musuh di muka bumi. Jadi tawanan perang ini bukan tidak diizinkan oleh Allah untuk menerima, dan masalah ini tebusan, menerima tebusan daripada tawanan perang. Karena dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberi 3 pilihan kepada panglima perang ataupun kepada pemerintah dalam keputusan yang berkait dengan tawanan perang, iaitu wa imma fidaan fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha. Jadi Allah Ta'ala beri yang pertama sekali, sama ada kamu membebaskan mereka tanpa sebarang tebusan. Jika sekiranya mungkin di kalangan tawanan perang itu dilihat ada yang sudah cenderung kepada Islam, dan dengan kebebasan itu dirasakan dia akan masuk Islam, ataupun ada masalah-masalah yang lain, ataupun fidaan, ataupun mereka itu dibebaskan dengan tebusan. Itulah ayat yang ayat keempat Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad. Dan boleh juga dibunuh. Dan jika sekian di sana ada mungkin tawanan perang yang dilihat kalau dibebaskan dia akan buat perancangan lain, dan dia akan susun pula strategi perancangan untuk menyerang kembali umat Islam. Jadi terpulanglah siasah, dia panggil siasah syar'iyah, dan terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah untuk memilih ketiga di salah satu daripada 3 ini. Boleh dibebaskan walaupun sekalipun tanpa sebarang bayaran ataupun tebusan, dan boleh dibebaskan dengan tebusan, dan boleh dibunuh. Terpulang kepada pemerintah. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan pilihan itu jika umat Islam dalam keadaan kuat. Tapi sekarang ni dalam peperangan Badar, umat Islam masih belum mempunyai kekuatan. Maka sebab itu belum tiba masanya. Pilihan itu belum tiba masa. Seorang Nabi, Allah Ta'ala menyebutkan tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang tawanan sebelum dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya musuh di muka bumi. Mana dalam peringkat awal itu Allah Ta'ala nak supaya tawanan-tawanan perang tidak diberi muka, tidak diberi muka, supaya yang lain-lain itu yang berhasrat untuk menyerang Islam, yang mereka akan tergambar dalam kepala mereka bahwasanya umat Islam tak akan memberi muka, tak akan memberi peluang. Itu Allah Ta'ala nak pada peringkat awal itu. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan sebelum
sebelum dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya musuh di muka bumi ini. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, iaitu tebusan. Memanglah manusia ini kalau diberi pilih, maka dia akan pilih yang senang, dia akan pilih yang ada pulangan harta dan sebagainya. Sedangkan Allah menghendaki untuk kamu pahala di akhirat. Jadi sebab itu mesti menjadi keutamaan dalam polisi kita, dalam siasat kita yang berkait dengan Islam ini, dengan lihat kepada apa yang kita suka. Memanglah kalau apa yang kita suka, kalau boleh kita tak keluar jihad terus, selamat pun selamat, bebas, mana tak ada risiko mati. Jadi kalau begitu, kalau boleh memang begitu. Kalau boleh bila berlaku apa-apa kita nak runding saja dengan musuh. Runding pun mungkinlah kita minta pampasan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kamu mendaki harta benda dunia, yakni tebusan, dapat pampasan, dan setiap tebusan itu diputuskan setelah Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat-sahabat. Ada dua pandangan, satu daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, agak lembut. Sayyidina Abu Bakar ini dia mencadangkan, ya Rasulullah, yang kita tawan ni bukan orang lain, semua adik-beradik kita belaka. Adik-beradik kita belaka, saudara mara kita belaka. Jadi kita bebaskan, kita beri pembebasan kepada mereka dengan mengenalkan tebusan. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kata, yalah adik-beradik pun, tapi mereka jahat. Mereka kalau adik-beradik, kalau mereka ingat mereka adik-beradik kita, mereka tak akan lawan kita dan mereka tak akan mengangkat senjata. Mereka dulu yang nak bunuh kita. Semata-mata bukan kerana kita bersalah dengan mereka, kita buat yang dengan mereka, tidak. Semata-mata kerana kita masuk Islam, kita milih akidah yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba mereka mengangkat senjata untuk menentang mereka, dan mereka tak perlu, tak layak untuk dikasihani. Itu Sayyidina Umar. Dia jenis dia lain sikit. Sayyidina Abu Bakar lembut sikit. Lalu Rasulullah SAW cenderung kepada Sayyidina Abu Bakar, cenderung kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat menyokong Sayyidina Umar. Bukan tidak boleh untuk menerima tebusan, bukan tak boleh untuk memberi muka, tapi pilihan itu belum tiba masanya. Pilihan itu belum tiba masanya. Sebab itu dalam surah Muhammad ayat 4 yang kita sebut tadi, bila tiba masa Islam dah kuat dan musuh sendiri pun gerun, pada ketika itu Allah Ta'ala menurunkan perintah terpulang kepada panglima perang untuk memilih sama ada di antaranya adalah menerima tebusan. Bahkan kalau perlu nak bebaskan tanpa tebusan pun boleh. Tapi buat masa ini, kata Allah, sebelum musuh dibunuh dengan sebanyak-banyaknya dan menimbulkan kegerunan kepada mereka, belum tiba masa untuk kamu memiliki harta rampasan tawanan perang. Sebaliknya kamu kena bunuh, maknanya kena bunuh sebanyak-banyaknya musuh untuk menimbulkan kegerunan kepada dalam hati musuh-musuh yang lain yang mungkin ada keinginan juga untuk menentang, untuk melancarkan serangan ataupun peperangan terhadap orang-orang Islam. Jadi sedangkan Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Ini dia itu melakukan apa yang betul berdasarkan kepada keputusan yang paling baik untuk agama. Jadi kerana itu, tuan-tuan sekalian, kita belajar di sini bahwasanya sama ada kita orang yang diberi pemimpin, seorang pemimpin dia tak boleh buat keputusan mengikut keinginan diri sendiri. Kalau dia memimpin itu atas nama agama, dia seorang qadi, dia seorang mufti, dia seorang orang yang diberi jawatan itu untuk buat keputusan bagi pihak agama, maka dia mesti melihat apa yang Quran nak, apa yang hadis nak. Dan kalau dia diberi jawatan kepimpinan untuk memimpin bagi umat, maka kata ulama dalam satu kaedah fiqh, tasarruful ra'i ala ra'iyah manutun bil maslahah. Sebarang tindak tanduk keputusan yang nak dilakukan oleh pemerintah yang berkait dengan rakyat diikat dengan maslahat.
bukan diikat dengan apa yang dia nak. Mesti dia fikirkan dalam persoalan ini, keputusan ni apa keputusan yang paling baik untuk maslahat rakyat, untuk maslahat umat. Dan mesti dia melihat pada akhirat. Bagaimana nanti dia di hadapan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan soal, akan hisab di mana kejujuran, apakah dia jujur dalam buat keputusan ataupun dia hanya melihat kepentingan peribadi semata-mata. Jadi sebab itu orang yang kuat sifat kepribadian yang individualistik, dia tak boleh jadi pemimpin. Dia tak layak untuk jadi pemimpin. Kalau dia tahu bahwasanya dia ini memang kalau apa-apa saja dia akan menangkan diri dia. Orang sebegitu dia tak sesuai untuk jadi pemimpin. Dia kena serah dekat orang lain. Kalau tidak nanti dia akan gagal di akhirat nanti. Sedang Allah menghendaki akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Allah Maha berkuasa dan lagi Maha bijaksana. Kalau kamu buat tak betul, Allah berkuasa untuk balas kamu. Dan kalau kamu mengikut ketetapan Allah, ingatlah ketetapan Allah itulah yang paling baik, kerana dia terbit daripada zat yang Maha bijaksana. Dan ketetapan kamu pula bila-bila masa boleh silap. Bila-bila masa boleh silap. Khuliqal insanu dha'ifan. Diciptakan manusia itu dengan keadaan lemah, dengan sebab kelemahan. Laula kitab min Allah, kalaulah tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah yang terdahulu, lamassakum fima akhadhtum azabun azim, tentulah kamu akan ditimpa azab siksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu yang belum tiba masanya. Kalau bukan kerana sudah ada ketetapan daripada Allah, sebagian mufassir menyatakan bahawa sememangnya telah termaktub di Lauhul Mahfuz ketetapan bahawasanya boleh ambil tebusan. Cuma masalah sekarang ni belum tiba masa. Ketetapan tu sudah ada. Cuma belum masa. Mana kamu melakukan sesuatu belum masa. Tapi ketetapan tu sudah ada. Maka melihat pada ketetapan yang sudah ada bahawasanya umat Islam dihalalkan oleh Allah untuk ambil tebusan, buang tebusan daripada musuh. Kalau tak sabit ketetapan itu sudah ada, kata Allah, mungkin kamu akan ditimpa pembalasan oleh Allah. Ini tuan-tuan sekalian, satu menunjukkan bahawasanya Quran ni mukjizat. Dan juga Nabi Muhammad SAW itu sendiri, dia adalah benar Rasul daripada Allah. Kalau kita lah tuan-tuan sekalian, ayat-ayat semacam ni memang kena atas kepala kita. Kita tak cerita dekat orang, kita sembunyi. Nak cerita kat orang, benda kena atas kita. Tapi Rasulullah dia sampaikan. Dia teguran Allah Ta'ala kepada dia sendiri. Teguran Allah Ta'ala kepada dia sendiri. Sama juga dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ada banyak bahawa teguran Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah SAW. Dan sebahagian mufassir berkata, ketetapan yang telah lalu ni kalau tidak sabit, kalaulah tidak kerana ada ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab siksa yang besar kerana kamu menerima tebusan daripada musuh, ganti tawanan perang, padahal Allah Ta'ala belum lagi mengizinkan. Tapi oleh kerana dah ada ketetapan yang lalu, satu tafsiran ulama, iaitu ketetapan bahasanya boleh sebenarnya tebusan tu boleh, cuma masa tak sesuai saja. Dan sebahagian mufassir kata, kalau tidak kerana ada ketetapan dari Allah yang lalu, iaitu memaafkan kesalahan, suatu yang dilakukan, suatu keputusan yang tersalah itu dimaafkan. Sebagaimana dalam Nabi sendiri menyebutkan dalam satu hadis, iza ijtahada al-hakim, seorang hakim bila dia berijtihad, kalau betul dia dapat 2 pahala, kalau salah tetap Allah Ta'ala bagi pahala 1. Kerana manusia begitulah, ijtihad salah. Cumanya istimewa Rasul ini, bila salah saja Allah Ta'ala akan turun wahyu membetulkan. Tapi kita ni dah tak ada wahyu ni, maka sebab itu
kita dalam berijtihad ni tuan-tuan sekalian kena berhati-hati, kena rujuk Quran, hadis, kena mesyuarat, kena tanya orang lain dan sebagainya. Sebab itu para ulama menyatakan zaman dahulu boleh ijtihad fardi, Imam Syafi'i, Imam Malik, kerana mereka ini dari segi keilmuan dia, kerajinan mengaji, dari segi dia panggil suasana ilmu di sekeliling itu kuat. Tapi zaman pada hari ini kelemahan, masing-masing ilmu pun ada seorang sikit. Kawan pakar dalam hadis, tapi dia tak pakar dalam fiqh. Dia pakar dalam fiqh, tapi dia tak pakar dalam tafsir. Maka sebab itu ijtihad yang paling sesuai pada zaman hari ini adalah al-ijtihad al-jama'i, ijtihad secara kelompok. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dan fatwa yang paling baik, yang paling kuat ialah fatwa resmi. Daripada fatwa dipanggil fatwa ni lah, berbanding dengan fatwa individu. Yang fatwa individu, baru ni pun ada seorang dia tanya, ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz ni? Ada lagi orang keluar fatwa ni, ulama-ulama ataupun ustaz yang kata merokok ni makruh. Dia tanya macam mana? Yang sebenarnya apa Ustaz? Merokok ni hukumnya apa dia sebenarnya? Betul ke makruh? Fatwa resmi seluruh dunia, Al-Azhar ke, Al-Saudi ke, Majlis Fatwa Kebangsaan ke, negeri-negeri ke, semua merokok adalah haram. Fatwa resmi. Majlis fatwa ni mana dia bukan seorang dua, dia ada 9, 11, 13. Al-Azhar, Al-Saudi, Majlis Fatwa Mesir, semua dah kata haram. Yang pertama kerana mudarat, yang kedua kerana mubazir. Itu. Yang masih makruh ini adalah individu. Ulama individu. Dan juga hak merokok lah. Bagi usaha-usaha hak merokok. Dia kata makruh. Tak ada celah tuan-tuan sekalian nak kata makruh lagi. Bila doktor-doktor pun dah sah dah. Mereka kata bahan-bahan dan sebagainya tu. Jadi sebab itu, tapi taklah haram tu macam haram babi tu. Taklah haram macam haram dia panggil asal, dia panggil tu. Jadi sebab itu contoh dia panggil. Dalam COVID baru ni pun macam-macam. Orang kata begini masalah vaksin. Tapi fatwa seluruh dunia kata kena ambil. Maknanya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, yang sesuai pada zaman hari ini, tak sesuai lagi dah ijtihad, dia panggil benda-benda baru lah tuan-tuan sekalian, ijtihad fardi ni. Kerana kekurangan, banyak kekurangan, kelemahan peringkat individu. Hatta kalau seorang itu dia menguasai Quran, hadis dan sebagainya, tapi dia tak menguasai bidang perubatan. Dia banyak tak faham dalam masalah perubatan, masalah penyakit, dia banyak tak faham. Jadi sebab itu dalam majlis fatwa sendiri pun tuan-tuan sekalian, sebelum ahli majlis fatwa dia nak keluarkan fatwa, kalau berkait benda itu dalam bidang perubatan, dia akan panggil doktor. Kadang-kadang sehari, 2 hari dia dengar dulu doktor cerita begini. Selepas itu dan dia buka sisi soal jawab pula. Kalau bab ekonomi, bab perbankan, dia panggil pakar bank cerita. Ni sebenarnya macam mana ni? Lepas tu baru dia keluarkan fatwa. Tapi fatwa dari peringkat individu ni dia duduk dalam perpustakaan. Dia dengan kitab dia ada rujuk, begitu begini dan sebagainya, tu dia keluarkan fatwa. Mana bahan mentah tak cukup. Bahan mentah tak cukup, masak pun tak sedap, kadang-kadang tawak. Kadang-kadang orang makan pun dia ni memang sah-sah kata tak erti masak. Jadi ulama pun sama juga tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu fatwa, pegang fatwa yang resmi. Pegang fatwa yang resmi itu lagi kuat berbanding dengan fatwa individu. Dan ustaz-ustaz pun dia kena rujuk pada fatwa resmi. Sebelum dia nak keluarkan pandangan dan sebagainya, dia kena rujuk fatwa ataupun ijtihad ulama-ulama yang lebih mahir daripada dia. Itu yang kedua. Kalau tidak sabit ketetapan daripada Allah bahwasanya kesalahan ini dimaafkan. Kesalahan itu dimaafkan. Sebagaimana dalam hadis Sunan Ibn Majah, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah tajawaz an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan daripada umatku suatu yang berlaku kerana kesalahan, tersalah, wa nisyan dan juga lupa, wa mastukrihu alaih dan juga yang dipaksa.
Allah Ta'ala maafkan. Jadi ijtihad yang tersalah lalu dibetulkan oleh Allah, Allah maafkan. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban, maka makanlah dari apa yang telah kamu dapat dalam peperangan itu. Halalan tayyiban iaitu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Tengok tuan-tuan sekalian, walaupun Allah Ta'ala tegur, tapi Allah Ta'ala kata apa yang kamu dah ambil tebusan itu halal bagi kamu. Bukan dipanggil apa, yang masalahnya itu belum tiba masa, tapi tebusan itu yang kamu ambil itu halal, kata Allah. Halal. Satu kepala 40 uqiyah. 40 uqiyah ni, satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Jadi 1,600 dirham seorang tebusan kena bayar. 1,600 dirham. Tuan-tuan kali lebih kurang kata 10 ringgit. Berapa? Berapa? 1,600 kali 10 ringgit berapa? 16,000. 16,000 lebih kurang. Ada 70 orang tawanan. 70 tawanan. Jadi bila Allah Ta'ala tegur ini, semua sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pun dah tawak nak makan, nak ambil apa tu. Allah Ta'ala kata halal. Allah Ta'ala bukan tegur dari segi pendapatan itu tidak bersih. Kamu maknanya pendapatan itu termasuk dalam ghanimah, harta rampasan perang. Cuma Allah Ta'ala tegur itu ialah dari segi polisi, dari segi siasah tu belum tiba masanya. Wattaqullaha, serta bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, dengan melaksanakan segala perintah Allah, jangan melanggar larangan Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bila kamu menyadari bahwasanya kamu telah tersilap, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Rahimun, lagi amat mengasihani hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, qul liman fi aydikum. Selesai dah masalah tu. Masalah yang berkait dengan tebusan selesai. Sekarang ni masuk pula satu lagi masalah, iaitu ada orang-orang Islam yang memeluk Islam tapi belum berhijrah. Dia tak berhijrah. Maka bila berlaku perangan Badar, mereka dipaksa oleh Abu Jahal, dipaksa oleh Abu Jahal dan juga pemimpin Quraisy untuk menyertai rombongan peperangan di pihak musyrikin, padahal mereka Islam. Dan ada yang mungkin tak mustahil yang menyembunyikan keislaman tapi dah masuk Islam, maka mereka hadir bersama di pihak musuh dan termasuk dalam kumpulan yang ditawan. Termasuk dalam kumpulan yang ditawan, salah seorang daripadanya ialah pak penakan Nabi, iaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Salah seorang pak penakan Nabi. Jadi dia kena bayar 16,000 ringgit ataupun 1,600 uqiyah, 1,600 dirham, 40 uqiyah. Dia pun datang, ya Rasulullah, kamu pun tahu bahawa saya dah masuk Islam. Saya dah masuk Islam, cuma saya terpaksa hadir bersama mereka kerana saya dipaksa. Dia sebut begitu. Jadi sekarang ni saya sepatutnya dikecualikanlah daripada tebusan itu. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada dalam kalangan kamu yang mengadu tadi ni, bahwasanya mereka dah masuk Islam sebenarnya, dan cuma mereka tak boleh nak hijrah lagi, mereka dipaksa untuk keluar. Jadi kamu ambil tawanan, tebusan daripada kami ini, maka memberatkan kami. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Nabi SAW, kata kepada mereka, jika Allah mengetahui ada kebaikan, yakni ada iman dalam hati kamu, nescaya ia akan beri kepada kamu balasan lebih baik daripada harta benda penembus diri yang telah diambil daripada kamu. Jadi sekarang ni zahirnya kamu sekarang ni berada di pihak musuh. Itu zahir dia panggil. Zahir kamu bersama dengan musuh, kamu keluar bersama dengan musuh, itu yang nampak zahir. Tapi yang batinnya berada dalam hati kamu iman, dan kamu mendakwa
hukum berdasarkan pada zahir. Yang batin itu serah pada Allah. Kalau betul kamu beriman kepada Allah, nanti Allah Ta'ala akan balas yang lebih baik kepada kamu daripada apa yang dia ambil daripada kamu itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam masalah ini Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pun menyebutkan kepada kita, nahnu nu'maru an nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ni disuruh untuk berhukum berdasarkan apa yang zahir, Allah lah yang menangani apa yang rahsia. Jadi sebab itu dalam banyak kita akan bertembung dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan sekalian, zahir dan batin. Ada kemungkinan sebaliknya, tapi kita disuruh tengok pada zahir. Orang masuk Islam, orang masuk Islam, ataupun musuh minta perdamaian, tengok penilaian pada zahir. Tak payah duk andai-andai ni dia masuk Islam ke apa tu. Itu sebenarnya macam nak menikah dengan orang Melayu. Padahal dia dah mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang zahir itu dia mengucap kalimah syahadah. Rasulullah sendiri pun dia tahu di Madinah itu ada orang munafik, tapi dia tetap melayan mereka sebagaimana orang beriman. Kerana mereka penampilan zahir mereka adalah penampilan orang Islam, jadi orang beriman. Ada sahabat-sahabat yang datang, ya Rasulullah, kenapa engkau tak bunuh saja orang munafik itu? Lalu Rasulullah berkata, aku tidak nak nanti orang akan berkata Muhammad membunuh sahabat-sahabat dia sendiri. Muhammad membunuh sahabat-sahabat dia sendiri. Kerana mereka itu bila mengucap kalimah syahadah, mereka Muslim, dan mereka mencapai darjat sahabat dari segi zahir, dari segi luaran. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, orang datang minta maaf dengan kita, tak boleh kita sembang-sembang lagi. Dia itu bukan apa tu, sebenarnya bukan ikhlas mana pun, minta maaf saja. Anda tuan-tuan sekalian, dia datang minta maaf, maafkan, maafkan tuan-tuan sekalian. Sebab begitulah kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling maafkan di antara satu sama lain. Dan kemudian Allah kata wa yaghfir lakum, bukan saja Allah akan membalas yang lebih baik daripada wang yang diambil pada kamu itu, bahkan Allah akan mengampunkan kamu. Kalau betul iman adalah hati kamu, kalau betul kamu masuk Islam, tapi zahir kamu keluar bagi pihak musuh, kamu akan dilayani sebagai yang dilayan musuh. Tapi kalau betul ada kebaikan dalam hati kamu, iaitu iman, Allah akan membalas, memberi kepada kamu lebih baik daripada apa yang diambil daripada kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan untuk kamu. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Al-Abbas, aku dah dapat satu dan aku menunggu satu saja lagi. Allah Ta'ala, aku bayar 40 uqiyah, 1,600 dirham, 16,000 lebih kurang, dan Allah Ta'ala dah bagi balik kekayaan itu kepada aku. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, Al-Abbas ini Nabi pernah ambil zakat dekat dia untuk 2 tahun. Maknanya dia kaya lah. Sepatut zakat ambil setahun saja, tapi ambil 2 tahun. Nabi ambil dia 2 tahun. Sebab tu bila Amir yang dihantar oleh Nabi itu, dia pergi untuk pungut zakat, sampai kepada Abbas buat layan tak layan. Buat layan tak layan, sampai dia pun terkilan. Dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, pak menekan kamu ni, orang minta zakat kat dia buat ta'ati. Lalu Rasulullah kata, dia dah bayar zakat untuk 2 tahun dah. Itu yang dia buat ta'ati tu. Sebab tu para ulama menyatakan bahawa zakat ni boleh bayar pendahuluan, tapi jangan lebih daripada 2 tahun. Jangan lebih daripada setahun semasa lah, tahun ni dengan tahun akan datang. Tak boleh bayar siap-siap 5 tahun. Dia takat tu saja. Nah, itu tuan kena rujuk baliklah dalam bab berkenaan dengan zakat. Itu Al-Abbas menunjukkan bahasanya, kata dia Allah Ta'ala dah bagi dah satu, ganti kepada, dia panggil tebusan yang aku bayar dulu, cuma satu lagi yang aku tunggu, iaitu Allah Ta'ala berjanji untuk mengampunkan. Yang ini yang aku tunggu, untuk Allah mengampunkan nanti aku di akhirat. Dengan kejujuran aku masuk Islam, cuma aku terpaksa keluar bersama dengan musuh,
dan kerana aku dipaksa pada ketika itu. Wallahu ghafurur rahim. Wa in yuridu khiyanataka, dan jika mereka ini orang tawanan itu yang aku bebaskan, yang kamu ambil perjanjian. Rasulullah ni dua, dia bagi syarat kepada tawanan. Satu, bayar pembebasan. Yang kedua, berjanji, bersumpah bahwasanya tidak akan keluar lagi bersama dengan musuh. Lalu Allah Ta'ala kata, jika mereka wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum, dan jika mereka ini orang tawanan itu bertujuan hendak melakukan khianat pada kamu, yakni menyalahi perjanjian dengan kamu, tak usah kamu bimbang wahai Muhammad, kerana sungguhnya mereka telah melakukan khianat kepada Allah dengan kekufuran mereka sebelum itu. Tak mustahil orang yang pernah khianat dulu maka akan khianat semula, tapi kamu buat perjanjian berdasarkan kepada keperluan dan juga zahir juga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, macam kita sebelum ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat berapa, Allah Ta'ala kata wa in janahu lisilmi, ayat berapa tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebutkan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka adalah kamu cenderung juga pada perdamaian dan bertawakal kepada Allah. Jadi sebab itu bila berlaku apa-apa tuan-tuan sekalian, kita perlu bincang dengan musuh, bincang bagi elok-elok. Bincang bagi elok-elok. Memang ada kemungkinan musuh ni khianat, tapi jangan sampai kemungkinan andaian-andaian itu menyebabkan kamu tak boleh buat keputusan. Kerana duk kira dipanggil hati, benda yang tersembunyi. Jadi sebab itu buat keputusan, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun Allah Taala sebut, kalau kamu fikirkan bosnya mereka akan berlaku khianat, ya sebelum ni pun mereka dah khianat, iaitu mereka telah pun menyerang kamu, melancarkan serangan kepada kamu. Itu sebenarnya besar khianat. Tapi itu tidak boleh menjadikan kamu tidak melakukan perjanjian dengan mereka jika sekiranya kamu merasakan perlu melakukan perjanjian dengan mereka. Dan sebelum kita ulang balik tuan-tuan sekalian, sebelum ni Allah Ta'ala sebut, kalau musuh berlaku khianat sekalipun, kita orang Islam tidak boleh berlaku khianat, kerana Allah Ta'ala tidak suka orang yang berlaku khianat, ya, sekalipun musuh. Sebab itu kalau kita dengar mereka berlaku khianat, tak boleh kita serang terus. Kalau kita serang terus, ya, kita hanya dengar saja. Lainlah kalau mereka dah buat serangan. Kalau dah buat serangan tak balas balik, yang itu pelik lah. Ini sekarang baru dengar saja, dengar kata musuh ni nak berlaku khianat, tak boleh terus serang, ya, perlu kembalikan, batalkan dulu perjanjian. Jumpa musuh, bagi tahu sekarang ni kami telah mendengar bahwasanya kamu telah buat perjanjian dengan sekian-sekian, ya, kamu telah melanggar perjanjian. Sekarang ni kami isytiharkan perjanjian di antara kita sudah tidak ada. Selepas tu baru boleh buat serangan. Allah Ta'ala tidak benarkan orang Islam dan sekalian, dia tidak boleh berlaku khianat, ya, tidak ada sifat khianat bagi seorang mukmin. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, jiwa raga mereka pada jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan. Ini Ansar, tadi Muhajirin. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu di antara sebahagian dengan sebahagian yang lain, dan merupakan penolong dan pembela, penyokong dan pembela di antara satu sama lain, yang Muhajirin dan juga Ansar. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maknanya Muhajirin tentang sekalian dia berhijrah ke Madinah, dan Ansar pula menunggu di Madinah, memberi tempat dan juga memberi bantuan. Kata Allah, Muhajirin dan Ansar ini di antara satu sama lain awliya, ada hubungan walak dia panggil. Yang hubungan walak ni apa makna dia? Hubungan kesetiaan. Dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala sebut
wala kita ini kepada tiga. Innama waliyukumullah wa rasuluhu, sesungguhnya wali kamu, mana orang yang mesti kamu jaga kesetiaan dengan dia, ialah Allah yang pertama, yang kedua Rasul, yang ketiganya orang beriman. Itu wala. Jangan sekali-kali kita melanggar janji setia kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dan juga dengan orang-orang beriman. Itulah rakan-rakan dengan teman-teman special dalam hidup kita, dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Tapi masalah sekarang ni, dalam ayat ni di tengah Allah Ta'ala menyebutkan macam mana pula orang yang tak berhijrah. Maka Allah menyatakan waladzina amanu wa lam muhajiru, dan orang-orang yang mereka beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Itu Allah Ta'ala sebut begitu. Dan sebagian ulama memperluaskan malakum min walayatihim min syai'. Tidak ada bagi mereka, tidak ada tanggungjawab bagi kamu dalam hubungan wala dengan mereka sesuatu pun selagi mereka tak berhijrah. Jadi hubungan wala ni tiga. Yang pertama, kamu tak tanggungjawab membela mereka sebab mereka berada di negara musuh, iaitu Mekah. Mereka tak berhijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan wala ini iaitu pewarisan. Peringkat awal hijrah, peringkat awal tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memberi muhajirin, di antara muhajirin dan ansar ini, bila dipersaudarakan oleh Nabi, seorang muhajirin dipersaudara dengan ansar sampai tahap boleh mewarisi di antara satu sama lain. Kalau muhajirin meninggal, saudara dia ansar akan mewarisi harta dia. Dan kalau ansar yang meninggal, harta dia akan diwarisi oleh muhajirin. Sampai tahap itu, peringkat awal. Tapi dimansuhkan Allah selepas ini di hujung ayat surah ini. Surah ini di hujung Allah Ta'ala kata, orang yang punya hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan itu dalam bab pewarisan lebih berhak. Itu makna mansuh. Dan juga dengan ayat dalam surah An-Nisa, peringkat awal Islam, persaudaraan muhajirin dan ansar itu sampai tahap boleh mewarisi. Tapi kalau dia tak berhijrah, dia tak boleh warisi. Hubungan wala itu tidak ada. Yang ketiganya adalah dalam hubungan dia panggil zakat, harta rampasan perang dan sebagainya. Kalau tak berhijrah, tak ada peruntukan, dia tak dapat, tak boleh nak terima zakat dan sebagainya, tak boleh terima. Dia panggil harta milik orang Islam, dia tak boleh terima. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada setengah orang dia rasa macam dia lupa hubungan wala, hubungan kesetiaan sama-sama orang Islam ni, dia lupa sebab dia sekarang ni dibayangi oleh hubungan kekeluargaan itu kuat, terutama sekali dalam masalah pewarisan. Dalam masalah pewarisan dan sekalian, bila seseorang itu dia dia mati tak ada keluarga, sebagai contohnya, satu menjadi satu perbahasan itu tuan kena rujuk baliklah, kena mengaji dalam bab faraid. Kalau seorang itu dia hanya ada anak perempuan seorang, anak perempuan ni bahagian dia 1/2, anak perempuan 1/2, separuh. Tapi kalau dia mati, dia ada anak lelaki ni asabah, dia akan ambil semua. Tapi anak perempuan bahagian 1/2. Jadi bila syarak kata anak perempuan 1/2, yang 1/2 lagi siapa nak waris, maka itulah akan jatuh kepada saudara. Saudara lah yang akan mewarisi, ataupun anak saudara. Jadi kalau saudara tak ada, anak saudara tak ada, pergi kepada pak saudara. Pak saudara tak ada, pergi kepada sepupu. Sekarang ni semua tak ada. Yang ada anak perempuan seorang tu saja. Yang lain tak ada, saudara tak ada, anak saudara tak ada, pak saudara tak ada, anak pak saudara pun tak ada. Separuh lagi itu Nabi ke mana? Maka dalam situasi itu, sebagian ulama menyatakan bahawa dia pergi kepada persaudaraan Islam lah, menjadi milik Baitul Mal. Yang menjadi milik Baitul Mal. Tapi kita tuan-tuan sekalian lupa yang tu. Persaudaraan orang beriman itu
kita lupa yang tu. Kita rasa rugi. Oh tak boleh, harta saya nak pergi pada Baitul Mal. Tetap yang tak rugi. Maknanya harta itu akan dibelanjakan kepada saudara muslim, dia panggil. Saudara muslim. Baitul Mal itu adalah dia panggil saudara muslim lah. Macam kita sebut tadi, Muhajirin Ansar. Bukan ada keluarga apa pun. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dia akan berlaku. Dia akan berlaku sebegitu. Ala kulli hal tuan-tuan sekalian, kena rujuk baliklah dari segi faraid, macam mana pengurusan faraid yang lebih lanjut. Oleh sebab mereka tidak berhijrah, kata Allah, maka kamu tidak bertanggungjawab untuk membela mereka. Selagi mereka tidak berhijrah. Wa in istansarukum fid din, namun kata Allah, jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk bela agama, maka wajiblah kamu menolongnya. Ada perkiraan juga, bukan tak ada pembelaan langsung. Kalau mereka minta pertolongan daripada kamu, wajib kamu menolong. Kecuali Allah Ta'ala sebut, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia, ada perjanjian di antara kamu dengan mereka. Kamu kena hormati perjanjian itu. Dan ingatlah Allah amat melihat akan apa yang kamu lakukan. Mana kalau kamu mengkhianati perjanjian, Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Ta'ala akan menghisap kamu di akhirat. Allah Ta'ala akan menghukum kamu. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, seorang pemerintah ini dia kena ambil kira semua. Bila berlaku, sebagai contohnya, kita ambil apa yang berlaku pada zaman Nabi dulu. Senang tuan-tuan nak faham. Selepas berlakunya perdamaian Hudaibiyah, Suluh Hudaibiyah, pada tahun yang ke-6 atau ke-7 Hijrah, sebelum itu berlaku peperangan, siri peperangan, sehinggalah bila Nabi SAW memimpin sahabat-sahabat 1,400 orang untuk masuk ke Mekah nak buat umrah, lalu dihalang oleh orang musyrikin. Orang musyrikin pada ketika itu berada dalam keadaan dah sangat lemah dah. Dan Rasulullah SAW, tuan-tuan sekalian, boleh saja menyerang. Pada ketika itu tak kala dihalang untuk masuki Mekah. Tapi Rasulullah memilih untuk mengakukan perjanjian. Maka lahirlah Suluh Hudaibiyah, perjanjian damai yang dilakukan di Hudaibiyah. Dalam perjanjian itu tuan-tuan sekalian, sepakat di antara orang Islam, itu Rasulullah, dan juga wakil daripada Mekah musyrikin, di antara yang disepakati itu ialah gejatan senjata selama 10 tahun. Gejatan senjata selama 10 tahun. Dan di antara yang termaktub juga dalam perjanjian itu, walaupun nampak macam berat sebelah hak nombor 2 tu, hak nombor 1 tu pun ramai sahabat-sahabat dah terkilan. Kenapa ya Rasulullah kita perlu gencatan senjata 10 tahun, padahal kita dalam keadaan kuat sekarang ni. Kalau kita landa saja Mekah pada ketika sekarang ni pun, mereka dah tak boleh nak tepis serangan kita. Tiba-tiba engkau terima ya Rasulullah gencatan senjata 10 tahun. Itu satu. Yang keduanya, yang agak ketara lagi, pilih kasih perjanjian itu, tapi Rasulullah ni dia siasah, dia jauh, pandangan dia jauh, iaitu sepanjang 10 tahun ini, mana-mana orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah, Madinah tak boleh terima, dia hendaklah dikembalikan ke Mekah. Tapi mana-mana orang Madinah yang lari ke Mekah, orang Mekah tak wajib tolak, boleh terima. Kan pelik tuan-tuan sekalian. Rasulullah kata setuju, boleh. Nampak macam pilih kasih tuan-tuan sekalian. Macam bukan pilih kasih, dia kata macam berat sebelah perjanjian itu. Tapi Rasulullah tahu takkan ada orang Madinah nak lari pergi balik Mekah. Takkan ada tuan-tuan sekalian. Takkan ada orang Madinah yang akan balik ke Mekah. Orang beriman. Madinah pula aman, tenteram, lebih daripada Mekah. Kemudian orang Mekah yang akan lari ke Madinah itu nanti siapa tu? Ialah orang beriman. Orang
yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka beriman, mereka akan keluar daripada Mekah masuk Madinah, dan orang beriman ni akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW terima itu. Berlaku satu kes, tuan-tuan sekalian, memang berlaku sungguh. Apa yang Rasulullah baca itu memang berlaku sungguh. Orang Madinah yang nak lari balik ke Mekah tak ada langsung, tapi orang Mekah yang dalam masa gencatan senjata itulah, yang maknanya nak berhijrah ke Madinah memang ada. Di antaranya Abu Basir. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, berapa orang lagi lah nak masuk Madinah, Rasulullah kata tak boleh, aku tak boleh terima kerana aku terikat dengan perjanjian. Jadi mereka dah lari keluar daripada Mekah, tak boleh masuk Madinah, maka mereka buat satu kampung sendiri pula di luar daripada Madinah. Abu Basir ni dia buat perkampungan. Maka semua orang yang masuk Islam di Mekah, yang masuk Islam di Mekah, keluar daripada Mekah nak masuk Madinah tak boleh, semua join grup dia. Tugas dia, bila mana-mana rombongan dagang Mekah keluar saja, mereka akan buat serangan. Buat serangan. Orang Mekah tak boleh nak marah Rasulullah kerana mereka bukan orang Madinah. Bukan orang Madinah. Dan tak boleh nak marah Rasulullah bila mereka serang, kerana yang serang bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah yang serang, bukan Madinah yang serang. Akhirnya orang Mekah, pemimpin Mekah terpaksa hantar utusan pula jumpa dengan Muhammad. Ya Muhammad, boleh tak kita batalkan hak fasa tu? Kita batalkan fasa, dia panggil kamu tak boleh terima orang Mekah tu, kita batalkan yang tu, ambil lah. Sebab mereka ni dia duk buat kampung sendiri tu, mereka serang kami. Itu tuan-tuan sekalian, cerdik dipanggil. Bila buat perjanjian, jangan duk kira nak marah saja, jangan duk kira situasi pada ketika itu saja. Dan Rasulullah SAW, tuan-tuan sekalian, dia bukan diutuskan oleh Allah untuk menjadi panglima perang. Dan dia diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah. Sebab dia tak pernah lupa tujuan dia tu. Sebab itu ada ruang untuk berhenti perang, dia akan berhenti perang, balik kepada asal. Akhirnya tuan-tuan sekalian, tak dan 10 tahun. Tak dan 10 tahun gencatan senjata itu, orang musyrikin yang melanggar perjanjian. Orang musyrikin yang melanggar perjanjian, bahkan mereka sendiri yang minta supaya, dan banyak fasa-fasa dalam perjanjian itu dibatalkan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita nak buat perjanjian, Allah Ta'ala kata, tawakal kepada Allah, bincang. Dan kemudian bila kamu buat perjanjian, kotakan janji itu. Walaupun kadang-kadang nampak pada zahir itu merugikan sebahagian kecil, dia panggil sebahagian kecil daripada orang Islam sendiri, yang mungkin akan teraniaya dan sebagainya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan melihara mereka dan akan beri kesan yang baik kepada orang Islam. Dan insyaAllah sekalian, kita ada lagi 3 ayat baki, nanti kita akan sambung lagi sebelum kita khatam surah Al-Anfal ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.